wanita hari ini. Dalam sendirian, wajahmu terbayang, datang akan bulan, menemani terang, kau pejamkan mata, mimpi-mimpi yang terindah. Aku sayang kamu, tiap detik waktu, ku ingin selalu dekat di hatimu, biar selamanya kekal bahagia. Ku selalu menyayangimu. Sayang, bersabarlah, ini sementara, ku kan bersamamu hingga ke akhirnya. Jangan bimbang sayang, mimpi-mimpi yang terindah. Aku sayang kamu, tiap detik waktu, ku ingin selalu dekat di hatimu, biar selamanya kekal bahagia. Ku selalu menyayangimu. Aku Sayang Kamu oleh Harisa membuka tirai siaran Wanita hari ini untuk tarikh 24 Jun 2020 hari Rabu, bertemankan saya Uyaina dan juga Fiza. Dan mungkin ada dalam kalangan penonton tu yang tertanya-tanya siapakah agaknya Harisa ini. Anda kena setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung siaran nanti. Harisa hari ini bukan datang berseorang diri, tetapi Harisa juga akan ditemani bersama dengan Zack. Itu kita nak tahu apa perkembangan mereka. Betul. Pastikan terus bersama kami selepas ini. Dan Uyaina, hari ini bukan saja kita teruja untuk bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini, tetapi kami pasti ramai juga dalam kalangan adik-adik kita yang telah pun memulakan sesi persekolahan hari ini. Bagi adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM, STPM, STAM dan juga SVM, yang mana hari ini telah pun memulakan hari pertama persekolahan. Kalau tengok kan, kalau sempatlah kan kita tadi kita tengok di laman sawang Instagram, Facebook kita, ramai juga dalam kalangan ibu bapa yang meletakkan gambar anak-anak seakan-akan anak-anak baru masuk ke sekolah hari pertama. Maklumlah, 3 bulan kat rumah kan. Betul. Dan pastinya adik-adik kita pun dalam rasa keterujaan, rasa semangat, pastinya juga akan rasa terkejut. Sebab maklumlah dah lama hampir 4 bulan berada di rumah, tidak bertemu dengan kawan-kawan dan tidak masuk ke sesi pembelajaran. Kami harapkan anda semua masih lagi mengikut SOP. Mask jangan lupa pakai, tangan jangan lupa kerap dibasuh dan penjarakan sosial masih tetap perlu dipraktikkan. Okey. Dan sebenarnya selepas ini kami nak kongsikan kepada anda satu lagi topik yang ada kaitan juga tentang pembukaan sekolah, tetapi lebih kepada anak-anak kecil kita. Betul. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda apakah topik yang bakal kita kongsikan dan bawakan, kita akan bersama dengan segmen tajaan Bersama dengan Iqbar Hakim yang merupakan pengarah pemasaran Dinas Skincare. Silakan Iqbar. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada penonton wanita hari ini. Okey, so hari ini Iqbal nak berkongsi dengan penonton wanita hari ini semua, iaitu Dinas Gold set 5 dalam 1 yang lebih premium dan orang cakap bagi kesan yang lebih berganda. So, perubahan kulit secara fisiologi akan berlaku semasa usia remaja. Di usia remaja, hormon merangsang kelenjar terutamanya kepada lelaki yang akan menyebabkan berlakunya jerawat, rambut berminyak dan juga wajah kulit yang orang cakap kusam serta jeragatlah. So, bukan wanita sahaja yang punya masalah jerawat dan muka berminyak ni, malah lelaki juga ramai. Jadi, set penjagaan wajah 5 dalam 1 Dinas Gold ini boleh digunakan untuk lelaki dan wanita. Namun kami faham golongan wanita akan lebih teliti dalam penjagaan wajah.
anda semua wanita mestilah mahukan kulit yang terbaik kan. Jadi semua orang nak kulit yang sihat dan cantik. Set 5 dalam 1 Dinas Gold ini merupakan set penjagaan wajah sememangnya yang lengkap. Oleh sebab itu, set penjagaan 5 dalam 1 Dinas Gold ini ada detox soap, krim siang, krim malam dan juga serum siang dan juga serum malam. So cara menggunakan set 5 dalam 1 Dinas Gold ini, anda haruslah mencuci muka dengan detox soap dahulu. Selepas itu apply serum dahulu. Apply serum dahulu barulah krim siang. Begitu juga dengan belah malam, apply serum dahulu barulah apply krim malam. So hari ini satu kita punya killer di sini ialah D-Balance Cream, iaitu merupakan ekstrak kunyit. Kunyit bukan sahaja bagus di dalam masakan tetapi bagus juga dalam merawat kulit wajah anda. Jadi hari ini kita ada buat promo RM100 sahaja. RM100 sahaja set Dinas Gold bersama dengan whitening scrub dan juga hand sanitizer. Kalau anda tahu set Dinas Gold ini berharga RM120. Manakala untuk bright whitening scrub pula RM35. Jadi hari ini anda boleh dapatkan set Dinas Gold dengan package combo ini berharga RM100 sahaja. Jangan lupa hubungi nombor yang tertera di kaca TV. So, hebat Dinas. Terima kasih Iqbal di atas penjelasan tadi. Baik, kalau tadi kan Fiza dah war-warkan tentang hari ini sebenarnya adalah hari pembukaan semula sekolah untuk pelajar SPM, STPM, SVM dan juga STAM. Dan 1 Julai nanti akan dibuka semula Taska dan juga Tadika. Jadi ini juga kita nak kongsikan kepada anda semua. Adakah kita dah bersedia nak menghantar anak-anak kita kan? Sebab kalau kita lihat anak-anak kita kat rumah pun dah teruja dan tak sabar juga nak bersama-sama dengan guru-guru dan juga rakan-rakan mereka. Dan kalau seperti biasa, jika anda ada sebarang komen ataupun pertanyaan ataupun persoalan yang ingin anda terus kongsikan bersama kami di Wanita Hari ini, anda dialu-alukan untuk terus bersama dengan kami di www.facebook.com/WHITV3. Sebentar sahaja lagi kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kita telah pun menerima SOP, bersetuju dengan SOP yang dibentangkan dan cadangan prasekolah dan tadika dibuka pada 1 Julai 2020. Memahami masalah pasangan ibu bapa yang perlu kembali bekerja, kerajaan memutuskan untuk membenarkan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska untuk kembali beroperasi pada 1 Jun yang lalu. Kerajaan juga membenarkan prasekolah dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dibuka sepenuhnya mulai 1 Julai ini. Namun di sebalik itu, tahap keselamatan dan kebersihan di sesebuah premis Taska menjadi antara aspek kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Bagi meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar semula kanak-kanak ke Taska, kerajaan memberikan inisiatif geran one-off sebanyak RM5,000 bagi setiap kanak-kanak asuhan kepada pengendali Taska untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Pihak Taska dan Tadika melakukan banyak persediaan untuk beroperasi semula. Antaranya seperti menjalankan kerja pembersihan, menyediakan secukupnya keperluan hand sanitizer, topeng muka dan alat penghimas suhu. Ibu bapa tidak perlu gusar untuk menghantar anak-anak ke Tadika kerana amalan lemah baharu ini diterapkan dalam menjaga kesejahteraan bersama. Pembukaan semula Taska dan Tadika bersediakah adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan pastinya ia memerlukan peranan oleh semua pihak, bukan sahaja ibu bapa, majikan kepada ibu bapa ini tadi, anak-anak dan juga pengelola Taska dan Tadika ini tadi. Untuk itu, elok kalau kami perkenalkan tetamu istimewa kami di studio Wanita Hari ini.
Baiklah, di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Puteri Afzal Maria selaku pakar perkembangan awal kanak-kanak. Apa khabar doktor? Alhamdulillah baik. Baik, kita juga bersama dengan Dr. Tan Eng Kian yang merupakan pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Afi Senang. Apa khabar doktor? Khabar baik. Selamat datang ke Wanita hari ini. Terima kasih. Okey, dan kita juga bersama dengan Encik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi kita hari ini. Sekali lagi selamat datang ke tiga-tiganya. Okey, kalau kita cakap tentang pembukaan sekolah ini, kalau hari ini kita lihat anak-anak kita yang berusia 17 tahun, 18 tahun yang bakal menduduki peperiksaan SPM, STAM, SVM dan juga STPM telah pun mula hadir ke sekolah, dan ini juga mungkin memberikan satu dimensi baharu yang bahawanya kita semua bertatih bersama-sama memulakan kehidupan normal baharu untuk mengadaptasi segala perkara yang baharu. Tapi bagi pelajar yang dah besar kan, okey, 1 Julai nanti berita gembira juga kepada anak-anak kecil kita ini, di mana mereka diberi peluang untuk bertemu dengan rakan-rakan dan belajar secara fizikal. Okey, dari sudut motivasinya lah Cik Zahid, kita nak cakap 3 bulan dah dekat rumah kan anak-anak kecil kita ni, bagaimana sebenarnya kita sebagai ibu bapa, penjaga ataupun orang-orang di sekeliling ni nak memberi satu dorongan agar anak-anak kita ni nak beritahu dia bahawa dah kena start sekolah semula 1 hari bulan ni. Ada dah tidur lambat, main game kan. Macam mana tu Cik Zahid? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini sebenarnya kalau kita tengok dalam apa benda sekalipun lah, pendapat dan penerimaan setiap tu pasti berbeza, bergantung kepada keadaan. Saya dapat banyak report, malah pertanyaan, malah luahan dari ibu bapa yang kata dah tak tahan dah, work from home kan, nak work from home, anak pula crying from home kan. Jadi banyak demand. Ini kepada golongan sebegini dia masya-Allah syukurnya tadika nak buka balik kan. Dan ada satu grup lagi dia pihak anak-anak pula, alamak nak buka lah pula sebab dah selesa kan. Ada juga saya jumpa ibu bapa macam tu, baru 2 hari lepas seorang ayah duduk cerita panjang kat saya, anak dia SPM. Dia kata anak dia cemerlang tahun lepas straight A's, tahun ni ya Allah dia kata merudum. Jadinya ini adalah satu norma baru juga kepada semua lah, terutama ibu bapa macam mana nak handle benda ni. Tapi kita fokus kepada tadika hari ni, saya rasa fasa ni kita panggil fasa pilihan jugalah kepada ibu bapa. Ada yang memilih nak hantar. Betul. Dan kepada yang pilih nak hantar, tugas kita semualah untuk pastikan pilihan tu tepatlah. Maknanya tempat tu selamat, follow proses SOP dan sebagainya. Dan juga ada yang memilih belum ready. Belum. Tetapi kalau dia mampu, maknanya dia tak ready tapi dia tidak menghadapi masalah work from home semua, dan okeylah. Saya rasa tak perlu paksa siapa-siapa lah kan. Kita cuma sediakan satu lagi pilihan. Ya, betul. Kelonggaran dan pilihan itulah. Menarik juga apa yang Encik Zahid katakan tadi tentang kebersediaan. Kebersediaan bukan sahaja dari ibu bapa tetapi juga dari pihak Taska dan juga Tadika. Mungkin Dr. Tan boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya ibu bapa dan pihak Tadika ini memastikan kebersediaan anak-anak ini juga. Dari sudut sekarang ni semua mungkin terlalu orang kata menitik beratkan tentang COVID-19. Sedangkan anak-anak ini banyak lagi penyakit-penyakit yang mungkin mereka boleh dijangkiti. Contohnya FMD, influenza dan sebagainya. Jadi dari sudut pandangan itu, apa pendapat Dr. Tan? Okey, salam sejahtera. Terima kasih. Okey, daripada pendapat saya, sejak PKP dilaksanakan, kanak-kanak semua tinggal dekat rumah, jarang terdedah kepada penyakit-penyakit yang semasa boleh bergaul semasa sesama kanak-kanak yang ada di Taska. So, secara tidak langsung bila Taska dibukakan semula, ini memang akan menambahkan pendedahan golongan kanak-kanak ini terhadap penyakit-penyakit tersebut. Seperti yang disebutkan hand foot mouth disease, jangkitan kuman dekat usus yang disebabkan rotavirus, influenza, chickenpox dan sebagainya. So semua itu untuk mendapatkan adakah golongan kanak-kanak ini sudah bersedia ke tidak. Itu satu peranan yang sangat penting dimainkan oleh Taska dan juga ibu bapa tersebut. So sejak pelaksanaan PKP ini, actually terlalu ramai ibu ayah yang menangguhkan yang jadual vaksin mereka disebabkan untuk elakkan membawa atau takut nak bawa anak nak keluar daripada rumah, terutama nak pergi ke klinik kesihatan, hospital. Boleh elakkan, mereka cuba elakkan. Tapi sekarang it's time to review, to pantau balik semula dah. Keluarkan buku vaksin mereka, pantau balik adakah ada vaksin-vaksin yang tertinggal, supaya kena kejar balik, hubungi klinik kesihatan
doktor family mereka atau pakar kanak-kanak untuk update balik semula yang vaksin. Maknanya dalam tempoh 3 bulan tu dah duduk kat rumah, mungkin sistem imunitinya berbeza kan. Jadi sekarang ni masa untuk ibu bapa semak semula jadual vaksin anak-anak kita lah sesuai ataupun tak untuk kita terus dapatkan, bersedia juga untuk kita kembali ke sekolah. Okey Dr. Putri, dari segi perkembangan kanak-kanak ini kalau kita lihat dalam tempoh 3 bulan ni masih lagi kelas atas talian dijalankan secara online, tapi ramai juga lah rungutan ibu bapa kan. Dia orang ni kalau yang cikgu tadika, cikgu dia tunjuk 15 minit je. Selebihnya YouTube. Contohlah kan, ataupun tengok kartun. Jadi bagaimana agaknya persediaan anak-anak ini bila mereka masuk ke sekolah, dia biasa kat rumah main, waktunya anjal kan, fleksibel, relax kan. Kat sekolah nak kembali semula. Jadi apa persediaan yang perlu kita lakukan? Okey, persediaan tu saya rasa setiap kita, sama ada kita pengusaha ke, kita ibu bapa ke, kita perlu menjalankan secara berperingkat. Introduce baliklah step by step tu. Tapi introduce step by step tu, anggaplah kita macam Januari, baru nak masuk sekolah ni. Akan berlaku tantrum, akan berlaku. Sebab dah biasa duduk rumah ni, dah kata tadi ada flexibility of time, tiba-tiba kena ikut jadual balik. Jadi adakah anak-anak ini bersedia? Saya menekankan lebih pada emosi tadilah. Emosi anak-anak, dia readiness ke tidak, well-being dia macam mana, dalaman dia, mental dia macam mana. Dari sudut ketinggalan tu saya tak rasa mereka, bukan saya tak rasa, kajian menunjukkan tidak ada istilah ketinggalan belajar. Kita tahu sebagai pendidik, kita mesti tahu kat mana kita nak tackle tu untuk mereka kembali semula. Tetapi bercakap tentang readiness tadi tu, apa tadi, ketersediaan. Kebersediaan akan mengambil masa. Kalau saya di tempat saya yang saya praktikkan, untuk kebersediaan sahaja ambil masa 3 bulan. So bayangkan kalau kita ni nak masuk tadika 3 bulan ke atau macam mana, sebab COVID-19 duduk di rumah ni memberi trauma untuk sesetengah pihak. Anak-anak especially sebab tentang kita cakap tentang insecurities, kita rasa uncertainty, terasa tak tahu apa yang berlaku ni. Anak-anak pula di peringkat 6 tahun pertama ni lebih kepada adakah saya selamat, am I safe? Siapa yang memberitahu mereka yang it's okay, kita okay duduk di rumah, yang kita nampak dia boleh bermain game dan sebagainya. Tapi dalaman tu kita tak tahu. Jadi memerlukan kerjasama semua pihak untuk memastikan anak-anak ini dalaman tu okey, emosi tu okey. Jadi bermain-main dahulu mungkin menarik untuk kita neutralkan balik, kemudian barulah slowly perlahan kita kenalkan balik apa dia kandungan tu, pembelajaran tu. Nak bagi dia rasa selesa kat sekolah. Dia akan mula ni yang tak turun kereta kan? Tarik-tarik. Ya, betul. Dan Dr. Putri, bermakna sekarang ni kurang lebih 7 hari sebelum mereka akan masuk semula ke sekolah, ke Taska dan Tadika. Ni ibu bapa perlu cakap, adik nanti nak masuk sekolah dah, perlu diperingatkan berulang kali, betul? Dan sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada panel kita di studio pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita nak menyaksikan apakah sebenarnya antara persediaan Taska dan Tadika ini dalam menanti kehadiran anak-anak kecil kita nanti. Silakan. Para pelajar pasti teruja apabila mereka boleh kembali ke tadika seperti dahulu. Namun kali ini ia akan memberikan kelainan di mana prosedur operasi standard yang telah dikeluarkan oleh kerajaan akan diterapkan dalam aktiviti seharian semasa di tadika. Bila PKP bermula, kita selalu keep in contact dengan parents. Kita selalu bagi tahu semua parents apa yang kita lakukan. For the first few days, kita tidak akan ajar banyak because dia semua sudah used to rumah ibu bapa, and let them be happy first before we start everything again. We have already discussed some games that we want to play with them. Our term 2 already. So term 2 kita mesti habiskan dulu, and then we also have term 3, then kita akan balik to term 1 again because we don't want to interrupt what we are doing now. Pihak pengurusan mengambil inisiatif untuk mempunyai beberapa langkah bagi memastikan penjagaan dan tumpuan sepenuhnya kepada para pelajar. This is a face shield, so all the children will be wearing one. Teachers also are going to wear this. Budak-budak akan ada tempat sendiri dengan nama dia, so dia tak akan mingle. Semua teachers semua looking forward to seeing them because we miss them so much. Meskipun tadika belum beroperasi, namun Taska Fantasia Alam sudah dibuka untuk anak-anak petugas barisan hadapan. Tidak dinafikan, kanak-kanak merupakan individu yang paling terkesan ketika PKP dilaksanakan, terutamanya dari sudut emosi dan juga mental. Bila kita buka je TFA,
First saya buat ialah kita survey tentang mental health kanak-kanak. Dan ada antara kanak-kanak di sini, di TFA sendiri mengalami regression. Dalam psikologi kita panggil regression. Tukar mulut dengan bantal dan menjerit, tak nak makan, waktu tidur yang tak teratur dan juga tantrum secara tiba-tiba. Saya sangat concern tentang mental health. Kanak-kanak masa PKP mereka tak boleh bermain, mereka tak ada bersosial, mereka terkurung dalam rumah. Parents boleh keluar beli barang, beli sayur, beli di pasar. Physical health tu insya-Allah kita boleh kekang melalui SOP ni, tapi mental health kita tak nampak. Menjaga kebersihan merupakan satu tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Bagi memastikan taskar selamat untuk beroperasi, semua kaki tangan akan melakukan rutin penjagaan kebersihan yang sama pada setiap hari. Staf selepas cek mereka akan wajib mandi. Untuk operation pula, kita sanitize pagi sebelum buka. Sebelum tidur kanak-kanak kena mandi dan teacher sanitize di dalam juga bilik tidur diorang. Dan selepas balik, sanitize lagi sekali. Lebih kurang 4 ke 5 kali sanitize kot. Kita bukan hanya concern COVID saja. Untuk kanak-kanak ada macam-macam virus. Ada Kawasaki, ada HFMD, ada Rota dan lain-lain lah. Ibu bapa dan penjaga tidak perlu bimbang untuk menggunakan perkhidmatan taskar dan tadika sebagai pusat transit atau pusat jagaan kanak-kanak secara sepenuhnya. Taskar dan tadika yang berdaftar akan beroperasi dengan norma baharu serta kanak-kanak sudah pasti akan dijaga dengan sebaiknya. Apa yang saya boleh katakan setelah melihat paparan itu tadi, ibu bapa sememangnya harus bersedia menghadapi kerenah anak-anak anda ketika nak menghantar mereka kembali ke taskar dan tadika tadi. Adik tu tadi macam ni tau. Tak nak pergi sekolah. Betul. Dan tadi sebelum kita menyaksikan paparan itu, saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Puteri berkenaan dengan kebersediaan dari sudut emosi anak-anak itu. Mungkin doktor boleh berikan sedikit gambaran kepada ibu bapa bagaimana sebenarnya mereka boleh tackle anak-anak ini untuk menyediakan minda dan juga emosi mereka untuk kembali ke taskar dan tadika. Okey, so basically paling mudah lah ya yang ibu bapa mungkin boleh terus praktikkan di rumah adalah bercerita dengan anak. Kita panggil ada social story, ada ya term-term seperti ini dalam pendidikan awal kanak-kanak di mana kita menyediakan anak-anak dengan bercerita dahulu apa yang bakal berlaku. Jadi contoh expectation ataupun kita macam mana kata ya the process ya. Okey, nanti adik lagi 7 hari kita nak pergi sekolah ni dan setiap hari ni kita kena prep anak tadi. Kita ready tak? Kita seronok ni nak jumpa kawan. Countdown dengan mereka. Countdown. Bangun pagi. Bangun pagi itu penting kan? Kan, bangun pagi. Are we ready? Alamak, kita nak prep apa ni? Buku sekolah ada tak? Jadi readiness tu juga yang saya kata macam Januari tu setengahnya mungkin memerlukan motivation kepada anak tu seperti beli beg baru contohlah ya. Tapi taklah saya galakkan itu. Nanti nak kena shopping dan sebagainya. Tetapi basically prep the mind. Kita nak menyediakan penyediaan dari sudut mental mereka. Kita nak bersedia ni, nak pergi ni, nak jumpa kawan-kawan. Siapa kawan-kawan kita? Sebab ada mungkin setengah taskar tadika yang mungkin melakukan orang kata sikit-sikit grup-grup yang kecil kan, grup-grup yang kecil. Okey, siapa kawan-kawan yang dalam satu grup yang sama dengan adik contohnya. Kita nak jumpa kawan-kawan ni, nak update apa yang kita buat kat rumah sepanjang 3 bulan duduk kat rumah, apa yang kita buat. Tengok skrin tak sama kan adik kan? Sekarang kita nak berjumpa secara fizikal tetapi kena jaga. Yang tu kita selitkan sekali. Ini peranan ibu bapa. Kita kena didik anak kita bermula dari rumah. Selain daripada emosi, faktor kesihatan tu juga harus dititik beratkan, Dr. Tan. Kalau kita lihat apa peranan ibu bapa, tadi doktor dah katakan bahawa kita kena semak semula jadual vaksin anak kita ni dah bersedia ke? Sebab 3 bulan duduk kat rumah, tak terdedah kepada sesiapa dari segi kebolehjangkitan dan sebagainya. Apa antara lain faktor-faktor yang harus dititik beratkan oleh ibu bapa dalam menjaga kesihatan anak-anak ini? Sebenarnya itu satu lagi ialah dari segi kesediaan anak-anak tersebut juga. Ibu ayah seperti yang tadi Dr. Puteri kata, penyediaan. Adakah sekarang mereka sudah ditedahkan kepada new normal, cara hidup kita yang baru, pakai mask, cara betul yang pakai mask, sampai ke sekolah, masa sampai ke taskar, apa yang perlu buat, cara membasuh tangan, cuba elakkan. Sebelum ini kalau golongan kanak-kanak sampai ke taskar mereka akan berpeluk sesama, main sama-sama. Kali mereka macam culture shock sampai ke sana. Ini tak boleh, sana tak boleh. So sebelum kanak-kanak tersebut masuk balik ke taskar, mungkin yang ini pun ibu ayah dekat rumah pun akan berpersediaan untuk kanak-kanak dan praktis latih mereka, pantau balik mereka cara mereka cuci tangan, basuh tangan, kalau secara etika patut sesama apa yang mereka perlu buat, sekiranya nak patut rasa sesama, kalau ada tisu pakai tisu, cara mereka nak buangkan tisu itu, basuh tangan lagi, atau sekiranya tak ada tisu, apa yang perlu buat, kalau mereka tekan elbow, you can over this side. Also
tips yang boleh diberikan kepada kanak-kanak tersebut semasa mereka balik semula kepada taska. Dari segi pemakanan pun sangat penting. So dari diet sana, sebab sejak 3 bulan pelaksanaan PKP ini, kita pun perasan kebanyakan kanak-kanak actually lebih sihat daripada sebelum. Satu, kurang pendedahan kepada penyakit-penyakit berjangkit. Kedua, ibu ayah pun lebih senang untuk pantau cara permakanan mereka, makanan yang dihidangkan kepada mereka. So kadang-kadang dari segi pemakanan pun akan veggie yang lebih. Kalau dekat taska atau kadang-kadang pengasuh mereka tak nak makan, tak apa dah. Tapi ibu ayah akan cuba secara banyak jenis alternatif yang lain untuk pujuk anak-anak mereka untuk ambil sikit sayur, buah-buahan. Dari segi tidak langsung, ini pun akan tambahkan pertahanan badan kanak-kanak tersebut. Dan Taiti, sebenarnya kalau kita dah bincangkan tentang mental dan juga persediaan anak-anak di taska ini tadi, Cik Zaid, saya rasa penting juga untuk persediaan ibu bapa punya mental. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni apabila mereka fikir, okey dah tak boleh work from home, harus kembali ke tempat kerja dan nak secepatnya menghantar anak-anak mereka ke taska dan tadika tanpa mereka sendiri mempunyai ilmunya, mempunyai persediaannya tentang bagaimana mereka nak handle situasi ini. Menurut Cik Zaid, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh ibu bapa ini tadi? Okey, cantik soalan tu sebab kadang-kadang kita rasa bimbang. Human nature lah, kita rasa bimbang sebab kita tak ada kontrol. Kita macam seolah serah je anak kat situ, tapi sebenarnya banyak kontrol ataupun benda kita boleh buat. Pertama sekali macam doktor sebutlah, kalau tengok anak sihat ke tak sihat. Kalau anak tak sihat, jangan hantar. Kita kena bertanggungjawab lah. Saya sebagai wakil ibu bapa lah agaknya. Ini antara peranan dan tugas ibu bapa lah. Pastikan anak sihat. Bukan kata masa nak hantar tu aja, masa weekend, masa pergi mall pun kena jaga, takut berjangkit kan. Dah hari Isnin nak hantar ke tadika, hari Isnin nak hantar ke tadika pula. Jadi proses penjagaan tu berlaku 24 jam. Dan yang kedua, kerjasama dengan pihak taska lah. Melawat, saya rasa kadang-kadang kita rasa tak tenang hati sebab kita tak tahu kan, kita buat assumption. Okey ke tadika ni, okey ke tak. Saya suka tadi gambar-gambar yang ditunjuk tadi, memang saya galakkan ibu bapa tengok gambar-gambar macam tu. Saya sendiri terima banyak gambar-gambar dari pengusaha taska. Dia Cik Zaid tolong share gambar ni boleh. Anak transit tengah solat. Ramai tapi duduk jauh-jauh. Saya rasa bagus dia orang ni. Bila saya tengok macam tu, saya sebagai seorang ayah, saya rasa okeylah kot tadika. Dan kita tengoklah banyak gambar-gambar macam kontak pengusaha, boleh tak hantar gambar-gambar persediaan. Kalau tengok tempat orang lain mungkin kita tak rasa. Ni kita tengok taska kita sendiri yang kita biasa hantar kan, kontak dia orang, tolong hantar gambar terkini boleh tak? Dan benda-benda macam itulah yang buat kita rasa terkawal emosi kita. Dan saya suka je sentuh pasal emosi kanak-kanak tadi. Sebab ramai ibu bapa kata anak dia nak pergi. Ada yang macam tu. Anak tak sabar kan? Tak sabar nak pergi. Itu pun gangguan emosi dia. Tak boleh pergi. Yang dua jenis lah gangguan emosi, yang tak nak pergi, tiba-tiba kena pergi. Ini memang nak pergi sebab ada kawan ke, dia dah suka dengan pengasuh ke, dan tak boleh. Dua-dua gangguan emosi. Jadi peranan ibu bapa lah kat situ untuk tenangkan anak tersebut. Carilah jalan macam mana pun supaya anak tu bersedialah. Yang penting kita sendiri, mental kita. Adakah boleh kita paksa anak kita ni kalau dia tak nak pergi? Kalau boleh jangan paksa. Jangan paksa kan. Itu yang trauma saya nanti. Itu another trauma yang perlu kita handle, yang susah ya, bukan senang nanti kita nak betulkan balik tu, nak bantu balik. Tapi saya setuju tu bila kata itu yang maksudnya berperingkat tu. Biarlah sikit-sikit, pelan-pelan. Mungkin seminggu tu berapa kali je dulu. Shorter hours. Kita test. Itu penting. Ibu bapa tu perlu bagi anak-anak ni rasa excited, rasa semangat, seronok nak kembali ke sekolah supaya mereka tak rasa terpaksa. Betul. Satu lagi saya perasan kanak-kanak ni dia ikut arahan lebih baik dari orang dewasa. Betul. Kalau macam tadi kan, kalau cikgu yang pandai ambil hati, dia boleh je tak bagi salam, tak bagi peluk, boleh bermain tapi tanpa sentuhan. Amazingly, dia orang ikut arahan SOP lebih baik dari orang dewasa. Mendengar kata. Lagi satu, kalau kita perasan anak-anak kecil ni, dia memang akan mendengar kata guru-guru mereka. Kebiasaannya kan, kalau cikgu kata lah. Okey, kita nak dengarkan juga pendapat ibu bapa di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Ini dia. First of all, in terms of persediaan, nak kena make sure yang
Taska tu nombor satu, make sure SOP dia untuk maintain hygiene dengan make sure that infection prevention and control tu ada lah. Macam on my part juga, kita banyak bekerjasama dengan cikgu-cikgu lain to make sure that everything is ready before students boleh pergi ke sekolah. So dia tahu yang makanan tu tak boleh share. So makanan yang bawa sendiri tu adalah untuk dia, and then utensils semua tak boleh share. Memang daripada advertisement yang tengok dalam TV lah. Sebelum pembukaan Taska, teachers ada buat video conference dengan parents and dia terangkan SOP, and then dia ada tunjuk video lah dengan apa yang boleh dilakukan dengan apa yang tak boleh dilakukan. Firstly, kita kena make sure lah diorang tu sihat lah, tak ada gejala apa semua. Didik diorang dululah apa yang boleh, apa yang tak boleh. Diorang pun faham COVID-19 ni apa benda, and then macam mana SOP basuh tangan. Diorang tahu hand sanitizer apa, mask apa semua. Dah ajar benda tu semualah sebelum masuk Taska lagi. Barang untuk anak-anak seperti baju, pakaian dan juga makanan lah. Sebab Taska untuk yang ni, kita kena readykan makanan untuk orang daripada rumah, straight daripada rumah. Tanpa kita pergi ke mana-mana lah. Selalu pesan anak untuk basuh tangan lah. Mula-mula saya call teacher lah untuk tahu apa SOP dalam untuk Taska masa PKP ni. And then saya bagi tahu anak saya supaya selalu cuci tangan, hand sanitizer. Lepas tu sentiasa jaga jarak lah antara budak-budak lain kan. Saya bagi nasihat kepada anak saya untuk jangan peluk kawan-kawan sangat lah. Baik, itu mungkin antara kegusaran yang akhirnya menjadi kepekaan oleh ibu bapa kepada kesihatan anak-anak mereka. Baik, di hujung perbincangan kita ni kan Encik Zaid, mungkin Encik Zaid boleh kongsikan juga sebenarnya bagaimana peranan ini bukan sahaja perlu dimainkan oleh satu pihak sahaja. Contohnya, apabila dah menyerahkan kepada Taska dan Tadika, itu menjadi tanggungjawab Taska dan Tadika sahaja. Sedangkan ianya perlu dimainkan secara aktif oleh ibu bapa dan juga anak-anak ini sendiri tadi. Saya selalu suka, saya punya favourite quote lah untuk dapat tanda bagus macam ni. Ada 4 jari kat bawah ni. Ini abang ipar saya ajar. Dia pun guru besar juga. Dia kata untuk dapat sihat anak yang sihat, anak cemerlang. Maknanya anak tu sendiri main peranan, pihak Taska atau pihak sekolah, ibu bapa dan guru-guru. Jadi betul lah yang Nak sebut tadi, tanggungjawab ibu bapa biasanya kita fikir macam transaction, business transaction. Okey, saya dah bayar yuran, awak jagalah anak saya. Tak boleh. Ini bukan transaction, ini investment. Jadi untuk investment kita kena jaga juga. Tanggungjawab kita pun ada, kena pantau kan. Jadi macam saya sebut tadi lah, tanggungjawab ada parent tadi pun sebut, pastikan anak kita sihat, pastikan anak kita bersedia dan jangan lupa berdoa banyak-banyak. Sebab doa ibu dan ayah tu mudah dimakbulkan, terutama ibu ayah tengah risau kan. Dan sambil-sambil tu tenangkanlah hati kita, contact lah, communication dengan pihak Taska, tenangkan hati, capailah jiwa-jiwa yang tenang lah. InsyaAllah. Sebab kalau tak tenang, nanti anak tu dia berjangkit. Betul juga. Kalau kita lebih tenang dan kita dah bersedia, anak kita pun akan melihat, akan mengambil aura yang positif itu daripada kita. Law of attraction. Ya, law of attraction. Jadi hantar anak-anak ke Tadika dan Taska ni bukan transaksi tetapi investment. Okey, Dr. Tan mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, bukan saja dari sudut emosi ibu bapa ataupun anak, tetapi dari sudut kesihatan yang harus kita titik beratkan untuk sama-sama menjaga kesejahteraan bukan diri anak kita je, tapi anak-anak lain yang berada di sekeliling itu. So untuk mesti ibu ayah mereka akan rasa risau nak hantar balik kepada Taska. Itu memang faham. Yang kita paling penting dekat sini lah, COVID-19 ni adalah satu virus yang kita tak ada vaksin lagi dan tak ada rawatan yang spesifik lagi. So itu sesuatu yang kita tak dapat nak kawal. Apa yang kita boleh kawal ialah sekarang terhadap jangkitan atau penyakit yang berjangkit yang boleh dikawal dari segi vaksin. So daripada sana, seperti yang saya sekali lagi tegaskan, vaksin perlu disemak semula, dipantau semula supaya kanak-kanak diberikan vaksin untuk mencegah jangkitan kuman yang berjangkit. Kedua, pantauan terhadap new normal atau cara hidup yang baru terhadap kanak-kanak tersebut. Adakah mereka, sebab kanak-kanak kalau ajar dia satu kali, tak semestinya dia akan ingat. So kena reinforcement setiap kali kena uji balik semula. Dan pada masa yang sama, sekiranya anak tak sihat, ada demam, ada sesama, ada batuk, jangan hantar ke Taska. Jangan. Sebab itu satu langkah yang boleh elakkan daripada jangkitan tersebut diberikan kepada kanak-kanak yang lain. Dan sekiranya
dekat Taska ada kes-kes atau ada kanak-kanak yang tidak sihat. Pengusaha Taska serta-merta kena hubungi ibu ayah. Dan ibu ayah kena serta-merta pergi ambil kanak-kanak untuk dapatkan rawatan. Tak bukan lagi tunggu sampai petang. Itu salah satu yang boleh dilakukan. Okey, itu tanggungjawab bersama. Betul. Itulah juga kita katakan kita jaga kita je. Bukan bermaksud kita jaga diri kita je. Tapi kita turut menjaga kesejahteraan insan-insan yang berada di sekeliling kita. Sedikit dari Dr. Putri secara ringkasnya. Okey, saya suka apa poin yang disebutkan, especially Dr. Tan tadi kata kita boleh kontrol apa yang kita boleh kontrol. Yang selebihnya akan ada pihak yang kita kena kerjasamalah ya. Jadi poin yang daripada Encik Zaid pula, pihak sekolah, guru-guru, pendidik, pihak kanak-kanak dan ibu bapa itu sendiri masing-masing memainkan peranan. Kita jaga kita, saya summary-kan balik. Oh, I'm sorry. Okey, basically kita kena sama-sama tolong each other, jaga masing-masing. Ibu bapa kena bertenang, itu sahaja. Bila ibu bapa bertenang, insya-Allah pihak sekolah pun akan bertenang sebab dia tak ada pressure. Jadi we have to work together lah, kena. This is the time. InsyaAllah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada panel di studio kita pada hari ini yang dah berkongsi sedikit input yang saya kira sangat-sangat bermanfaat dan berguna khususnya buat ibu bapa di luar sana yang nak menghantar anak-anak mereka ke Taska dan Tadika pada 1 Julai nanti. Pembukaan Taska dan Tadika bersediakah? InsyaAllah kita harus bersedia. Kalau tidak esok, lusa, kita harus bersedia kerana masanya akan tiba. Betul. Jadi, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Zaid Muhammad selaku pendidik motivasi, Dr. Tan Eng Kian selaku pakar perunding kanak-kanak daripada Hospital Pakar Wanita dan kanak-kanak Avisina dan juga kepada Dr. Putri Afzan Maria yang bersama kita pada hari ini. Baik. Nak dengar seketika? Betul, kita akan kembali selepas ini bersama Harisa dan juga Zack. Wanita hari ini. When you call me señorita, I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Let in Miami, the air is hot from summer and sweat dripping on me. Her body feel right in my hands, la la la. It felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire moonlight, we danced for hours in the sun, tequila sunrise. Her body felt right in my hands, la la la. It felt like ooh la la la. Wow. Itu dia Harisa dan juga Zack dan lagunya Señorita. Cici. Apa khabar? Zack? Alhamdulillah. Sihat Harisa? Comel je korang berdua ni. Dulu sama umur ke macam mana? Tak dia 2 tahun. 17 tahun. He's 16. Kita balik dulu lah. Saya jumpa Harisa ni masa Harisa baru berusia 14? 14. Okey. Tapi kita nak kongsikan hari ini tentang kolaborasi Zack dan juga Harisa dengan lagu terbarunya You Je Lah. Kita kongsikan. Siapa nak bercerita tentang You Je Lah ni? Okay. Zack. So Yujela ni actually lagu yang bakal dimuat naikkan dalam cerita Mara Bahaya yang terbitan daripada Cat Farish. Okey. Dan You Je Lah ni menceritakan tentang apa Harisa? Lagu ni basically two lovers. And macam diorang discover love lah in between each other macam tu. So lagu ni is not like the main OST, tapi it's like a side song for like a couple in the movie lah macam tu. Baik. Tengok klip video ni Yana, tengok kat belakang. Cici. Video ni diorang macam rakam asing-asing dan sebenarnya diorang berdua ni baru jumpa hari ni. Yes, it's our first time. Okey, mungkin boleh ceritakan kenapa dari segi rakaman tu macam mana, pembikinan klip video dan hari ni baru jumpa ni first time kan? Yes. Malu-malu. Cici. Zack yang nampak rasa malu ni.
Okay, so Lebih sikit. basically, Kat Farish ada come up to me personally and tanya kalau saya berminat untuk collaborate on this project, which is this song. So dia tanya if I am interested untuk record lagu ni. So I pergi studio. I said sure. Saya pergi studio and masa tu I tahu it was like, oh, it's actually duet with Zack. Surprise! Yeah, Macam and tu then lah. lepas tu macam tak sempat jumpa sebab PKP and all. So we had to jaga our distance. So tapi okay lah, like first time jumpa and seeing together, okay lah, it's good experience. Macam mana nak mendapatkan chemistry tu? Kita pun kita pun pelik tadi sebab first time tadi jumpa pun macam yelah awkward lah sikit. Dan kita adalah borak sikit about song semua-semua. Yelah. Kita pun So okay lah. So Harisa dan Zack, you je lah. Selepas ni kita serangkan kepada you all berdua. You je lah. Kita nak dengarkan lagu you je lah ni. Tapi seperti biasalah kalau ada peminat-peminat nak tahu perkembangan, nak tahu tentang lagu ni, kat mana mereka boleh ikuti perkembangan anda berdua? if boleh follow saya kat IG, it's _Azmirul Zak. Okay, Azmirul Zak. Azmirul Zak. And saya ada Instagram which is Harisa Adlin Halim, HARISAADLYNNHALIM. Dan saya juga ada YouTube account for my covers which is Harisa Halim. Macam nama dalam novel lah tu. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita nak perlu dengarkan You Je Lah oleh Harisa dan juga Zack. Silakan. Hey beautiful girl, boleh ku tahu your name? Dari pandangan mataku kau begitu klaim. Mula bermain mata kini dapat bersahaja. Step by step kita teman yang mesra. Lalu rasa cemburu rindu semua ikut buku satu persatu. Kenal dirimu saat terburu-buru. Ku tahu kini erti I love you. Bila cinta terbalas I miss you. You Je Lah my boy. Forever you're my girl. Forever yours my boy. You Je Lah my girl. You Je Lah my boy. Forever you're my girl. Forever yours my boy. Gaya kurang tapi lain lihat saja. Gurauku bersahaja tapi tiada apa. Kena ku telah dimilikimu. Hatiku telah dimonopolimu. There is only kau, 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 kau. You blow my mind like wow, 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 oh wow. Ku tahu kini erti I love you. Bila cinta dibalas I miss you. My girl. You Je Lah my boy. Forever you're my girl. Forever yours my boy. You Je Lah my girl. You Je Lah my boy. Forever you're my girl. Forever yours my boy. You're so wicked. So wicked. You're so wicked. So wicked. You're so wicked, girl. You're so wicked. boy. Oh, Yes, you. You're my one and only. You're my one and only. If you like it, just say oh yeah. Say oh yeah. Say oh yeah. Yeah. You Je Lah my boy. Boy. Forever you're my girl. Forever yours. Forever yours. You Je Lah my girl. Forever yours. Forever you're my So girl. wicked. So wicked. Forever yours. My boy. My girl. Kembali bersama kami
kami di Wanita hari ini dan kami nak mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah pun setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Diharapkan segala perkongsian kami pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah. Dan esok insyaAllah kami berdua akan kembali sekali lagi bersama dengan anda. Dan esok kami nak kongsikan tentang topik kesihatan. Kalau kebiasaannya orang panggil resdung lah ataupun dalam bahasa saintifiknya sinus. Sinus. Punca dan juga rawatannya. Khas buat anda yang sedang berhadapan dengan penyakit resdung ini ataupun mereka yang ingin tahu tentang penyakit resdung ini, jangan lupa temu janji kita esok pada waktu yang sama. Diharapkan juga dapat memberi input dan juga panduan kepada mereka di luar sana. Betul, sebab kadang-kadang ramai juga orang nak tahu apa agaknya simptom-simptom ataupun tanda-tanda seseorang itu mengalami masalah resdung kan, apa beza dia dengan sesama. Sebab kadang-kadang kalau orang yang ada resdung ni hidungnya berair juga, tak bersin juga. Sesama pun kadang-kadang begitu juga kan. Dan lagi-lagi dalam tempoh waktu sekarang ni, semua benda kita paranoid. Betul. Dan kan? apa kaitan resdung ni dengan pemakanan? Sebab kadang-kadang kita dengar mungkin ianya jadi mitos. Okey, tak boleh makan ikan masin, tak boleh makan kacang-kacang, nanti resdung tu akan jadi lagi teruk. Betul ataupun tidak? Semua kita akan kupas esok. Okay, jadi pastikan anda terus bersama kami di Wanita hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang tabah berani. Dia lemah lembut, baik budi pekerti.